Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kejuaraan Warga Malaysia. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kejuaraan Warga Malaysia ini terdapat pada muka surat 114 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.3 memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks iaitu kata ganda berentak. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 7 ayat dengan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks mengenai kejuaraan warga Malaysia. Kedua, murid mencatat 6 kata ganda berentak berdasarkan teks petikan mengenai kejuaraan warga Malaysia yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 7 ayat dengan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks mengenai kejuaraan warga Malaysia. Kedua, murid berjaya mencatat 6 kata ganda berentak berdasarkan teks petikan mengenai kejuaraan warga Malaysia yang dibaca, dilihat dan didengar ke dalam bentuk peta buih. Murid-murid, apakah perbezaan bagi kedua-dua acara perlumbaan berbasikal di sebelah ini? Bagus, tentunya murid-murid memahami dan juga dapat menjelaskan kedua-dua perbezaan bagi perlumbaan berbasikal di sebelah ini. Kita lihat gambar yang terdapat di sebelah kiri terlebih dahulu itu menunjukkan trek berbasikal iaitu di velodrome. Pastinya murid-murid mengenali jaguh negara dalam acara sukan berbasikal Keirin iaitu di Tokyo. Iaitu tidak lain dan tidak bukan. Beliau ialah Datuk Azizul Hasni Awang dan beliau ini dilahirkan di Terengganu. Pastinya beliau menjadi kebanggaan kepada rakyat Malaysia kerana telah memenangi banyak acara dalam pertandingan lumba basikal iaitu bagi acara Keirin. Pastinya beliau telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa kerana beliau telah berjaya merangkul pingat perak dalam acara lumba basikal Keirin di Tokyo, Jepun. Pastinya beliau telah mengharumkan dan membanggakan rakyat Malaysia bahawa negara Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Seterusnya, gambar di sebelah kanan itu menunjukkan seorang lelaki yang merupakan jaguh negara dalam acara berbasikal di mana? Bagus, di jalan raya pula. Tadi di velodrome, yang ini pula di atas jalan raya iaitu bagi kejohanan lumba basikal Lituar di Langkawi iaitu beliau Harif Saleh dan beliau ini merupakan anak Terengganu juga ya murid-murid. Pastinya beliau telah membanggakan negara Malaysia kerana telah menang dalam 3 perlumbaan iaitu dalam kejohanan Lituar di Langkawi pada tahun 2020. Pastinya perkara ini sangatlah membanggakan rakyat Malaysia kerana mampu bersaing dengan pelumba-pelumba basikal yang hebat di seantero dunia. Diharapkan murid-murid dapatlah
menjadikan kedua-dua tokoh ini sebagai inspirasi kejayaan dalam hidup murid-murid, iaitu murid-murid perlulah berusaha bersungguh-sungguh dan sentiasa mencuba untuk mencapai kejayaan di peringkat yang tertinggi seperti mereka. Baiklah murid-murid, mari kita memahami kata ganda berentak di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Jadi di sini, kata ganda berentak dibahagikan kepada 3, iaitu kata ganda berentak pengulangan vokal, yang kedua, kata ganda berentak pengulangan konsonan, dan yang ketiga, kata ganda berentak bebas. Mari kita teliti contoh-contoh bagi kata ganda berentak pengulangan vokal terlebih dahulu. Kita lihat di sini, yang pertama sayur mayur. Di sini adanya pengulangan huruf vokal, iaitu huruf A dan juga huruf U. Maka menjadi sayur mayur. Seterusnya, yang kedua, kuih muih. Di sini juga ada ulangan huruf vokal, iaitu UI dan juga UI. Maka menjadi kuih muih. Seterusnya, yang ketiga, iaitu lauk pauk. Dalam perkataan lauk pauk ini terdapat pengulangan huruf vokal, iaitu AU. Maka menjadi lauk pauk. Seterusnya, kita lihat kata ganda berentak pengulangan konsonan pula. Contoh perkataannya iaitu batu batan. Di sini terdapatnya pengulangan huruf konsonan iaitu B dan juga huruf T. Maka menjadi batu batan. Seterusnya, warna-warni. Dalam perkataan warna-warni ini terdapat pengulangan huruf konsonan iaitu W, R dan juga huruf N. Seterusnya, gunung ganang. Dalam perkataan gunung ganang ini terdapat pengulangan huruf konsonan iaitu G and G. Bagi kedua-dua perkataan tersebut, maka menjadi gunung ganang. Seterusnya, suku sakat. Dalam perkataan suku sakat ini terdapat pengulangan huruf konsonannya iaitu huruf S dan juga huruf K. Dan yang terakhir, kayu kayan. Dalam perkataan kayu kayan ini terdapat pengulangan huruf konsonannya iaitu K dan huruf Y. Maka menjadi kayu kayan. Dan yang ketiga iaitu kata ganda berentak bebas. Maksudnya di sini kata ganda ini tidak mempunyai ketetapan dari aspek pengulangan vokal ataupun pengulangan konsonan. Maka kata ganda ini bebas bunyinya. Ia juga dikenali sebagai kata ganda berirama. Contoh perkataan bagi kata ganda berentak bebas iaitu anak pinak, saudara mara dan juga kusut masai. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ketiga-tiga bahagian bagi kata ganda berentak ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sila baca teks petikan berita mengenai kejuaraan warga Malaysia dengan sebutan dan intonasi yang betul. Afifi, Tinesh dan Kaijun membaca petikan berita tentang kejayaan pelumba basikal negara. Malaysia melahirkan seorang lagi pelumba basikal berbakat iaitu Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dalam siri Tour di Langkawi atau LTDL. Kejayaan rakan sepasukan Muhammad Harif Saleh sebelumnya telah memberi beliau motivasi. Lebih membanggakan, pelumba tim Sapura Cycling atau TSC itu menamatkan keluh kesah penantian bagi gelaran Raja Bukit Jersey Merah sejak
edisi pertama pada tahun 1996. Pencapaian gemilang itu meletakkan beliau sebaris dengan atlet lumba basikal seperti Anwar Manan dan adik Husaini Osman. Kayuhan pantas tanpa gopoh-gapah dan peka akan tindak tanduk lawan ialah kunci kejayaan beliau. Teknik kayuhan yang betul di jalan raya yang dikelilingi bukit, bukau dan gunung ganang akhirnya membuahkan hasil kepada beliau. Rakan pelumba Muhammad Harif Saleh teruja akan kejayaan beliau. Harif sudah menganggap Aiman seperti saudara mara sendiri. Mereka juga sering berulang-alik ke Kuala Lumpur untuk bertanding dalam beberapa kejohanan. Selok-belok pertandingan dan pengalaman telah mengajar mereka erti juara. Sememangnya, mereka layak bersaing dalam kejohanan besar. Warna-warni kejayaan itu sebagai hadiah kepada negara daripada warga negara yang gigih berjuang. Sumber dipetik dan diubah suai daripada Berita Harian Online pada 16 Februari 2020. Sebentar tadi, kita telah pun membaca teks petikan berita ya murid-murid. Berdasarkan teks petikan berita tersebut, dapatlah kita fahami bahawa Muhammad Nur Aiman ini merupakan pelumba basikal negara yang sangat hebat. Beliau telah berjaya dalam kejohanan Litour di Langkawi kerana beliau telah menyarungkan jersey merah dan digelar sebagai Raja Bukit. Faktor kejayaan beliau ini ialah beliau sentiasa menggunakan teknik kayuhan yang betul dan tidak tergopoh-gapah semasa berlumba. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi sikap beliau yang tidak berputus asa dan berjaya mengharumkan nama negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kenal pasti kata ganda berentak yang terdapat dalam teks petikan berita mengenai kejuaraan warga Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang marilah kita mengenali ataupun mengecam kata ganda berentak yang terdapat dalam teks petikan berita ini ya murid-murid. Kita lihat yang pertama di situ keluh kesah. Seterusnya gopoh gapah. Kemudian tindak tanduk. Bukit Bukau, Gunung Ganang. Seterusnya, mari kita lihat kata ganda berentak yang terdapat dalam perenggan ini pula ya murid-murid. Kita lihat di sini, saudara mara, ulang alik, selok belok dan warna-warni. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata ganda berentak ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sila catatkan kata ganda berentak yang telah dikenal pasti sebentar tadi ke dalam bentuk peta buih di sebelah ini. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini mudah sahaja. Murid perlu senaraikan sahaja kata ganda berentak ke dalam peta buih yang telah Cikgu Afan tunjukkan di sini. Oleh itu, diharapkanlah murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu lengkapkan ayat-ayat dalam peta dakap di sebelah ini dengan menggunakan kata ganda berentak yang sesuai. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan sudah pun menyediakan 7 ayat dan ayat ini tidak lengkap. Oleh itu, murid perlu melengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan kata ganda berentak yang telah Cikgu Afan sudah sediakan di sebelah kiri itu ya murid-murid.
Contohnya di situ ada kata ganda berentak bukit bukau, saudara marah, keluh kesah, selok belok, ulang alik, warna-warni dan gopoh gapah. Jadinya di sini murid perlu sesuaikan kata ganda berentak tersebut ke dalam ayat yang Cikgu Afan sudah sediakan. Oleh itu, murid-murid diharapkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.